Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Apa khabar semua? Semoga sihat hendaknya insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita usia dan insya-Allah kita pertingkatkan lagi pada tahun ini dengan pengisian Ramadan yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama sekali kehidupan selepas kematian. Dalam tazkirah ringkas ini, secara ringkasnya, saya ingin mengajak diri saya dan juga kepada para penonton sekalian tentang sebahagian daripada falsafah pengajaran ibadat puasa Ramadan ini. Saban tahun kita berpuasa dan saban waktu kita bersahur, kita berbuka, kita mengadakan majlis dan sebagainya. Tetapi yang penting daripada itu ialah pengajaran. Apakah maqasid daripada ibadat puasa ini? Antara banyak-banyaknya, saya mungkin boleh sentuh salah satu daripadanya ialah untuk membudayakan dalam kehidupan kita ini budaya hidup berprihatin. Kita sentiasa dengar para penceramah menyebut ibadat puasa ini diwajibkan ke atas kita dan juga umat sebelum kita. Natijah daripada ibadat puasa itu adalah untuk melahirkan para manusia yang bertakwa. Dan ciri-ciri takwa itu sering kita dengar pada setiap kali hari Jumaat, khatib berpesan kepada kita supaya mencari bekal takwa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa dan sebagainya. Jadi salah satu daripada bentuk ibadat latihan yang boleh menghidupkan takwa dalam diri kita ini ialah ibadat puasa. Dan ibadat puasa ini ada kaitannya, ketakwaannya ini dengan budaya hidup prihatin. Mengapa saya katakan begitu? Kerana apabila kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam diri kita pertama sekali iaitulah kita tidak mengutamakan perut kita, tidak mengutamakan nafsu kita. Hari-hari biasa kita boleh makan apa saja dan kita boleh mengadakan hubungan dengan suami isteri bila-bila masa. Bulan Ramadan siang begitulah. Jadi bulan Ramadan ini, sebulan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hadkan buat satu peraturan baru pada dalam tempoh berpuasa itu. Perkara-perkara tersebut adalah dilarang dan boleh membatalkan ibadah puasa. Jadi dalam konteks makan siang hari misalnya, mendidik kita supaya kita tidak mengutamakan perut kita, tidak berfikir untuk kita makan kita saja, tetapi kita peruntukkan sebahagian daripada perkara yang biasa kita guna untuk makan tengah hari misalnya, kita boleh gunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Ramai di luar sana orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan daripada kita. Jadi kalau kita boleh biasakan diri kita dengan budaya ingat orang lain, prihatin kepada orang lain, insya-Allah kita akan berjaya membentuk masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai prihatin yang teramat tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai kuasa, orang-orang yang bertenaga, orang-orang yang beruang, berduit, tahap prihatin mereka adalah lebih luas, adalah lebih besar dengan pegawai yang bawah padanya perlu kepada layanan secara prihatin. Dan begitu juga orang yang mempunyai wang, yang mempunyai material, mereka ini mempunyai pendapatan yang cukup. Dengan harta yang ada, keprihatinan itu boleh ditunjukkan melalui aktiviti-aktiviti charity, bantuan, kemiskinan dan sebagainya. Begitulah, setiap orang ini melalui ibadat puasa sepatutnya menterjemahkan dalam kehidupannya budaya prihatin itu. Prihatin ini banyak sebagaimana Rasulullah beritahu kepada kita, baginda adalah seorang yang prihatin terhadap ahli keluarganya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baginda begitu prihatin dan cukup understanding dengan ahli keluarganya. Dan beginilah yang kita nak kekalkan
melalui ibadah puasa ini budaya kehidupan prihatin. Mengapa saya katakan begitu? Kerana setiap ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuk kita laksanakan ini ada falsafahnya yang tersendiri. Dan setiap perkara itu ada kaitannya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mahu kita bentuk benam dalam diri kita, dalam syakhsiah kita, dalam personaliti kita sebagaimana acuan yang dikehendaki dari Al-Quranul Karim. Contohnya berkenaan dengan anak-anak yatim. Anak-anak yatim kita mesti prihatin pada mereka. Kita mesti santuni mereka, kita mesti jaga mereka dengan baik. Kalau mereka berharta, kita tolong urus harta mereka itu dengan cara yang baik, bukan manipulate, bukan exploit, bukan kita guna sewenang-wenangnya. Sebab itu Tuhan sebut wa amal yatima fala taqhar. Anak-anak yatim itu kamu jangan kasar, jangan berlaku kasar kepada mereka. Hendaklah disantuni. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang memerlukan, yang datang meminta, yang fakir miskin, orang yang memerlukan. Jadi bulan puasa ini kelihatan ramai orang yang memerlukan. Jadi antara ibadah puasa kita ini kaitan dengan orang yang memerlukan. Ini adalah jambatan keprihatinan itu. Kita prihatin, kita beri dan kita bukan herdik mereka, bukan kita sergah mereka. Wa amsaila fala tanhar. Jangan kamu sama sekali berlaku kasar, herdik, kutuk, hina dan sebagainya. Jadi begitulah kaitannya ibadat puasa ini dengan segala amalan yang lain, dengan praktis kita dan sebagainya, maka kita menaruh harapan ia boleh dibentuk mempunyai jiwa yang prihatin. Dan dalam konteks yang lebih besar sebagaimana yang saya sebut itu tadi, ahli-ahli politik, pegawai-pegawai kerajaan, orang-orang besar yang ada kuasa dan sebagainya mesti melihat orang-orang di bawahnya ini dengan kacamata berperhatian sebagaimana yang kita fahami daripada ibadah puasa ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita bersama. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.